Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ta'alu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah mampu lagi kita berada di majlis-majlis ilmu. Yang mana katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kamu lalu di mana-mana taman syurga di dalam muka dunia, maka hendaklah kamu singgah sebentar. Maka bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, apakah taman-taman syurga di atas muka dunia ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah kata, "Hilaku zikr." Ada riwayat kata majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Maka Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad menyifatkan majlis ilmu ini seperti taman-taman syurga. Seolah-olah majlis ilmu inilah yang menyampaikan kita kepada syurga. Kerana taman syurga itu mendekatkan kepada syurga. Maka katanya Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Katanya Nabi, siapa dia yang menyusuri satu jalan, menempuh satu jalan tujuannya untuk mencari ilmu, maka dia telah menempuh jalan dia kepada sahalallah, Tuhan telah permudahkan dia jalan ke syurga. Kerana dengan ilmu lah kita mendapat syurga Allah Ta'ala. Seorang yang tidak tahu apa-apa dan dia tidak tahu apa-apa, maka dia tidak tahu benda ini ibadat ataupun tidak ibadat. Dan ibadat yang dibuat pun tidak ada ilmu, tidak menjadi ibadat, menjadi adat biasa. Maka membezakan di antara ibadat dan adat itu adalah ilmu. Maka perbincangan bulan lepas mengenai pengenalan kepada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang mana akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini kita sebut dah sudah 1200 tahun lebih diajar dan mula dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sehinggalah zaman kita sekarang dipelajari, dianuti dan dipegang oleh berbilion manusia. Bukan kata manusia yang biasa, ulama-ulama pun berpegang dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang mana dalam semua bidang, ulama dalam bidang ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu tauhid, ilmu apa pun, ilmu hadis, ilmu tafsir, kebanyakan hampir 80 ataupun 90% berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Iaitu pengajian dengan cara sifat 20 dipanggil, sifat 20. Kita jangan anggap sifat 20 ini hanya diajar di Malaysia. Kita sebut dah di seluruh dunia. Dah 1200 tahun. Dan pembelajaran sifat 20 ini sudah menjadi mutawatir, sahih dan benarnya kerana telah disemak oleh berjuta dah ulama. Sampai waktu sekarang. Maka orang yang menyatakan pengajian sifat 20 itu salah, berat. Siapa dia yang kita sebut dah? Minggu lepas, siapa dia yang menyatakan sifat 20 itu, pengajian sifat 20 itu salah, menyebabkan kufur. Kerana benda itu sudah disepakati oleh ulama. Tetapi kalau dia kata tidak wajib belajar sifat 20, okey, tidak apa. Kerana mungkin dia ada cara lain untuk belajar tauhid. Manakala yang orang yang menyatakan sifat 20 itu salah, menyebabkan kufur, kerana ijma' ulama dah menyatakan sifat 20 ini benar. Dan pengajian sifat 20, kita belajar dalam sifat 20, kita belajar Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu kuasa. Jadi kalau dia kata pengajian sifat 20 tu salah, berarti salah kita kata Allah Ta'ala tu ada. Okey, boleh membawa kepada kufur. Jadi hari ini kita nak masuk kepada kitab.
Sebelum kita masuk kepada kitab, pengarang ini akan mula pengajian ilmu tauhid dengan cara kita setting akal. Kita panggil setting akal lah. Kerana manusia ini apabila lama duduk dengan makhluk, dia akan terpengaruh dengan hukum alam, dipanggil hukum alam. Dia jarang menggunakan akal. Contohnya, hukum alam, benda yang tidak ada kaki tak boleh berlari. Biasa kita tengok. Benda yang tak ada kaki tak boleh lari. Maka contoh kita nak cerita, hukum alam, kita faham. Kita buka saja mata kita, kita faham macam tu. Benda tak ada kaki tak boleh lari. Contohnya kalau ada seorang tu memberitahu, ni satu kampung, dia pergi satu kampung lain. Dia kata di kampung saya ada binatang tak ada kaki tapi boleh lari laju. Maka orang kampung tu tak pernah tengok ular. Ular contohnya. Ular ni tak ada kaki tapi boleh lari laju. Nescaya orang kampung tu akan suka kepada dia. Macam mana benda tak ada kaki boleh lari? Saya faham semua benda ada kaki saja boleh lari. Kalau tak ada kaki macam, tempat saya ada binatang tak ada kaki boleh lari. Pening dia nak mikir. Kerana apa? Kerana terlalu terpengaruh dengan hukum alam. Maka macam mana? Akal sebenarnya tidak menyatakan mustahil. Kerana Allah Ta'ala mampu memperjalankan manusia di atas kaki. Dia mampu buat manusia boleh jalan dengan mata, dengan kepala pada hari akhirat. Sebab tu apabila akal kita terpengaruh sangat dengan hukum alam, kita payah nak menerima benda-benda seperti mukjizat. Maka benda pertama dalam ilmu tauhid, kita setting akal betul dulu. Ada yang panggil benda logik akal, benda logik akal, benda mustahil akal, benda harus akal. Maka benda ini perlu diperbetulkan. Apabila betul dah setting akal kita, maka apabila ana bahas benda-benda berkaitan dengan bab ilmu agama, bab tauhid, bab benda-benda mustahil, logik tak logik, kita akan dapat kata betul. Saya kata betul, ustaz-ustazah pun akan kata betul. Tapi kalau orang setting akal dia tak betul, orang semua kata betul, dia kata tak betul. Saya tak faham lagi. Betul setting akal. Maka penggunaan akal di dalam ilmu tauhid ini dibenarkan ke ataupun tidak dibenarkan? Di dalam Al-Quran kata, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Maka ayat Al-Quran sendiri suruh kita menggunakan akal. Maka ramai orang kata dalam tauhid menggunakan akal itu salah. Itu menjadi falsafah. Ikut gerik Yunani. Dah kita tak ikut gerik Yunani, kita ikut Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri suruh kita guna akal. Adakah agama itu satu benda yang dipercayai dengan tidak berfikir? Bukan. Agama Islam itu tidak terlalu bodoh kau kata. Agama lain wajib percaya, jangan tanya. Kerana apa? Kerana asas agama dia adalah benda yang salah. Kalau dia guna akal, dia akan jumpa banyak benda kesalahan dalam agama dia. Agama Islam ini adalah benda benar. Maka semua kita gunalah akal. Sebijak manusia pun dia akan mempercayai dan mengakui apa yang ada di dalam agama Islam. Tanyalah mana-mana soalan, agama akan boleh jawab semua jawapan. Tetapi agama lain kerana dibina oleh asas yang salah. Mengenai ketuhanan, trinity dia apa semua, macam-macam lah, sembah tokoh, apa dia. Semua agama lain, asas dia salah dah. Akhir sekali kalau kita guna akal akan terbuka aib dia. Sebab tu agama lain, contohnya Buddha, Hindu, dia akan belajar dan beriman saja. Baca beriman. Betul kau dok Tuhan kepala gajah lagu ni. Betul kau pakai kain plekat sekat dada macam ni. Nampak tak ada baju miskinnya lah, saya pun ada baju. Jadi macam-macam. Jadi kita akan timbul persoalan banyak. Kerana asas agama dia itu sudah tak benar. Maka sebab tu penggunaan akal tidak dibenarkan. Di dalam ilmu tauhid, dalam apa, dalam pengajian dia lah. Kerana akan mendedahkan aib dia. Tetapi agama Islam gunalah akal. Falsafah tinggi, gerik mana pun. Apabila bertembung dengan ajaran akidah Islam, dia akan mempercayai segala. Semua jawapan disediakan. Jadi salah kalau orang kata jangan guna akal dalam ilmu tauhid. Kita pergi Al-Quran dan hadis secara total saja. Baca direct beriman. Kita ingat ni kaedah akal ni. Akal tidak akan menerima suatu benda. Fakta ni. Fakta. Sama ada fakta itu Al-Quran, hadis, kau kata-kata ulama. Kita tidak akan cepat percaya kepada kata-kata tu kecuali kita fikir dulu. Maka syarak ajar kita berfikir. Jangan terlalu pikuk, straight gitu. Saya tak faham masa dulu ngaji tauhid pun tak faham. Tapi dah ustaz kata wajib beriman kalau tidak jadi kafir. Saya pun beriman gitu. Maka beriman ni bukan di mulut. Beriman ini hasil daripada fahaman yang kita dapat. Kita faham. Maka kita pegang fahaman itu. Kita pegang kejap-kejap fahaman itu. Itu dipanggil akidah. Akidah kan kita panggil akidah ni pegangnya. Taqadah yang takidu akidah ni maknanya mensipu. Macam mana kita nak sipu kalau benda tu berat, tak tahu apa, tak faham. Mesti letak dah faham dah semua, baru kita boleh simpul letak di hati kita. Mengenai ketuhanan, mengenai nabi,
Nabi, mengenai apa-apa pun, kalau kita tidak faham, kita hanya sebut di mulut saja saya beriman. Tetapi dalam hati masih ada perasaan syok. Maka akidah ini bukan di mulut, di sini. Kalau di sini petah bercakap, di sini tak kemah, tak faham, oh tak boleh. Fahamnya asal di sini, ni akal ni. Kita faham satu fakta menggunakan akal. Apabila kita faham, maka kita tolak masuk di hati, pegang amal apa yang kita faham. Itu jadi akidah. Kalau di sini dah tak faham dah, kita nak pegang di hati, nak pegang apa? Benda kita tak faham. Saya pegang tak faham tu. Mana boleh pegang tak faham? Nama, mesti benda yang kita faham. Contohnya orang kata kereta tu apa dia? Kereta tu satu kenderaan boleh naik, boleh gapo. Oh, saya faham. Okey, kita faham. Kalau kita sendiri pun tidak tergambar, kereta ni macam mana? Saya nak pegang apa dia? Mengenai kereta ni saya nak pegang apa? Tahu kereta tu saya tahu. Kereta, perkataan kereta cakap saya. Saya tahu kereta. Lepas ke mana saya nak pegang mengenai kereta tu? Pegangan kita mengenai kereta tu. Dia kenderaan ke? Dia makanan ke? Kalau dia kata saya baru saat ni, baru makan kereta. Saya nak kata ke mana? Saya tak faham kereta tu. Tapi, nak kata ke mana? Apa ciri-ciri kereta tu? Tapi kalau kita faham maksud kereta, kita akan kata, mengaruh awak mana boleh makan kereta. Kereta ni besi kata. Raksasa pun tak berapa nak pergi lah mana. Kata pasal kakak besi ni kata. Jadi nak makan kereta lah ke mana? Hati kita faham. Maka kita boleh berhujah. Apabila kita tak faham mengenai ketuhanan, orang awak mari benda-benda sesak di dalam bab ketuhanan, kita akan anggap, tak apa. Mungkin berlaku. Tuhan duduk. Duduk mungkin. Sudah. Asalnya kita tidak faham mengenai ketuhanan. Maka orang pun buat mari ciri-ciri ataupun fakta-fakta mengenai ketuhanan. Hak salah pun kita terima juga. Kerana kita tidak faham. Maka pentingnya kita setting akal dulu. Betul dulu. Apa maksud wajib, apa maksud mustahil, apa maksud harus. Maka kita akan berjalan. Ya, ada setting dia. Macam kita sipil lah. Kalau dalam mengaji matematik panggil sipil dia. Maka apabila kita faham, mudah kita jalan. Sama saja. Ingat penggunaan akal ini lebih meluas daripada penggunaan nas. Kerana apa kita guna akal di dalam ilmu tauhid? Kerana akal ini Allah Ta'ala beri kepada semua manusia. Orang tak boleh nafi akal ini kerana akal ini sama sahaja. Manakala kalau kita nak berdakwah kepada agama lain, kita baca Al-Quran, orang agama lain Kristian kata, saya tak berimeh dengan kitab awak. Kalau saya berimeh, saya Muslim dah. Berarti kalau kita nak dakwah orang selain daripada agama Islam, maka kita kena guna akal. Akal ini juga ada pada diri dia. Apa yang kita kata benda ini mustahil, akal dia juga akan kata mustahil. Panggillah semua agama di seluruh dunia ni, kita berbahas mengenai agama, menggunakan akal tu natijah sama sahaja. Sebab tu kalau kita dakwah guna akal, cepat mereka terima kerana memang masuk di akal. Memang ada dah di akal dia. Allah Ta'ala buat tabiat yang sama. Maka kalau kita bukan beri satu maklumat baru untuk diri dia, kita hanya kata betul ke tak? Dia sendiri fikir, betul, saya pun fikir macam tu. Tuhan ini berlembaga. Tak molek. Lemah. Okey, lemah. Dia dapat dibunuh, dia dapat dapat macam benda. Tak layak. Berarti ciri-ciri ketuhanan lagu ni, ciri-ciri ketuhanan lagu ni. Semua manusia sama saja berfikir. Cuma, itu kita kata, apabila kita lama duduk di alam ini, maka terlalu terpengaruh dengan hukum alam. Maka nak setting semula, pengajian tauhid kita, pengajian akal kita ini supaya betul perjalanan dia semula. Kerana ada benda ini hanya mustahil adat saja, kebiasaan saja tak berlaku. Tapi kita kata, mustahil akal dah. Salah dah. Maka hukum itu akal kata lain, adat kata lain. Maka sebab itulah syarak bahas mengenai hukum dalam bab tauhid. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak, ada berlaku. Tu beza berlaku. Tujuan dia untuk membetulkan pengajian dan memfahami kita di dalam bab tauhid. Mukadimah dia. Sebagai nak setting akal, apa nak kata kabar-kabar masuk bab akal, berapa kecek gabar dia kata bab tauhid ni kecek bab akal. Ni anak pada falsafah. Falsafah apa Nabi suruh guna akal? Kalau kita baca Quran guna kepala lutut, tak juga ni. Jangan guna akal, baca Al-Quran saja, berimeh saja, jangan fikir, jangan apa. Syarat tidak ajar lagu tu. Dia kata Nabi Muhammad suruh buat macam tu. Siapa dia kata Nabi Muhammad suruh tak guna akal? Ayat Quran suruh guna akal, awafi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidak perhati kau, tidak kaji, tidak apa. Kau kaji guna apa? Guna akal. Maka dalam bab tauhid, dalam bab gapo dia pun guna akal.
Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 1 kita masuk kepada kitab. Jadi kalau ada tidak faham, tidak jelas, beritahu nah. Sebab permulaan pengajian ni biasa. Biasa kalau kereta baru beli ni nah. Kena start lama dulu. Benda-benda pun kena cah boleh 8 jam dulu. Nama. Kalau tidak pergi selalu tekan pergi apak lalu. Nama esok akak enjin kereta tu. Nama. Jadi kita pergi slow-slow. Tak faham kau apa dia kena tanya nah. Sebab tauhid ini kita tidak paksa hafal kitab ni pun tak. Yang penting faham yang kita faham dan kita buat akidah. Kalau tak faham, ada tak jelas, saya tak nampak lagi, okey kita boleh hura-hura. Sampai faham insya-Allah nah. Ulama dulu buat benda paling mudah sekali dah pengajian tauhid ni. Dan saya pilih, hamba lah kita jepasa hamba dah. Hamba pilih kitab apa dia? Mata Ummu Barahin ini kerana kitab ini perbahasa dia ilmu fardu ain sahaja. Ada ustaz pilih kata kitab Jauharah Tauhid nah, Mata Jauharah Tauhid. Kita tak baca lagi sebab kitab itu sudah masuk bab perbahasan mazhab dan benda-benda yang tidak wajib. Jadi kita kemah ke hak wajib dulu, barulah kita naik kepada martabat nak berdebat dengan Mu'tazilah ke Qadariyah ke Jabriyah ke apa dia baru tu. Sekarang kita nampak kekosongan daripada benda fardu ain pun tak lepas lagi. Dah depan ni lepas dah nak orang ngajar anak-anak ni, anak-anak. Jadi ilmu fardu ain ini bab tauhid ini katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, agama itu seperti ibarat agama dan penjaga dia itu seperti sayur dengan pagar. Kita belajar mengenai rok mazhab-mazhab lain. Kita belajar mazhab. Sedangkan apa hak dalil pun tak ada. Kita buat pagar comel-comel, sayur tak tanam pun buat pagar saja. Jadi tujuan apa kita buat pagar? Nak jaga ke apa? Akidah kita sendiri pun tak ada contohnya. Oh, masalah. Lebih baik kalau kita ada benda di dalam, pagar tu tak apalah lama-lama. Sebab itulah kita pilih kitab ini kerana kitab ini hanya berbincang mengenai kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sahaja. Tidak lebih daripada itu. Hak inilah fardu ain, setiap individu kena tahu. Maka kitab ini dipanggil Ummu Barahin, ibu segala tanda-tanda. Burhanin tanda dah. Kerana dalam kitab ni lepas ni akan sebut perkataan burhan. Wa amma burhanu wujubillahi ta'ala. Perkataan burhan tu banyak sangat, maka dipanggil Barahin, jamak kepada burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Pengarang memulakan Bismillahirrahmanirrahim ini kerana satu hadis Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Nabi kata benda yang mulia kalau tidak mulakan dengan bismillah, maka benda itu akan jadi terpotong ataupun kurang berkat. Maka pengarang takut kitab dia tidak ada keberkatan, maka dia mulakan kitab dia dengan bismillah. Kerana apa? Berkat itu penting. Kita kata berkat. Orang sekarang tak perlu kepada berkat. Belajar tak perlu kepada. Saya tak saya berkat, saya nak ilmu saja. Maka ilmu yang tidak ada berkat tidak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan penjenayah yang berilmu. Lah ni orang yang melakukan maksiat dan penjenayah semua lepas SPM belaka. Tahu? Ada tengah tu mengaji tinggi tetapi penjenayah. Berarti ilmu dia tidak ada berkat, tidak boleh membimbing hidup dia. Maka ilmu yang berkat salah satunya untuk mendapat ilmu yang berkat mulakan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka ilmu yang berkat kita dapat amal apa yang kita pelajari, apa yang kita. Itu keberkatan. Tapi sekarang ramai orang pelajar-pelajar mari belajar hanya untuk dapat ilmu sahaja. Kita orang agama ini bukan ambil ilmu. Di dalam ilmu itu ada satu benda yang ulama panggil nur. Ni nur ni payah ni. Nur, cahaya yang ada di dalam ilmu. Katanya Imam Syafi'i mengadu kepada guru dia Waqi'. Waqi' ni di Mesir lah. Katanya Imam Syafi'i kepada Waqi', dia sebut satu syair, dia kata syakautu ila waqi'in suha hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi fa inna ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi.
Soho kata-kata ni dan syair Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata satu kali saya mengadu mengenai pelajaran saya kepada guruku Waqi'. Guru dia nama Waqi'. Mengadu kepada dia, hafalan saya selaru. Dulu saya boleh hafal direct, hari ni jadi pening. Ada masalah. Imam Syafi'i ni kalau dia baca kitab sini, sebelah ni dia kena tutup. Takut terbaca teringat. Takut jadi bertukar maklumat, maka dia tutup sebelah ni. Kita baca 400 kali hak ni pun tak ingat lagi. Faham nombor, tak faham berat lagi. Baca pun tak boleh lagi. Jadi katanya Imam Syafi'i, saya mengadu kepada guruku Waqi' mengenai payahnya hafalan aku pada hari ni. Maka guruku kata, bitarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ini kita kata ilmu ada cahaya. Sekarang ilmu ini boleh diperolehi. Pada boleh dengan Yahudi kita boleh belajar. Ada kita pernah dengar ada seorang profesor. Kita tengok dalam TV kita lah, bukan rancangan Amerika ke apa, rancangan Malaysia kita. Satu ada seorang prof perempuan. Dia kata saya ambil PhD dengan Yahudi. Tengok. Dia pengkuliah ilmu wahyu. Tetapi dia kata saya ambil PhD dengan Yahudi. Guru saya Yahudi. Allahu Akbar. Berarti orang ni hanya ambil ilmu, tidak ambil nur. Yahudi ni tidak ada nur di dalam hati dia. Tapi berbahasa ilmiah dia boleh bahas. Orientalis kagak. Orang mustasyrikin ni panggil, bahasa Arab panggil mustasyrikin ataupun orientalis kagak. Kalau dia bahas bab ilmu, masya-Allah tengah-tengah belanja Elio tu tak sedaknya lah. Mecak dia kata. Tetapi ada nur ada. Ilmu itu semata-mata ilmu sahaja, tidak membentuk ke apa-apa. Dia sendiri pun tidak ada hidayah, tidak ada nur dalam hati dia. Maka Imam Syafi'i nak ilmu yang ada nur. Maka katanya guru dia, fa innal ilma nurun. Ilmu itu ada nur dia. Wa nurullah la yuhda li'asi. Nur Allah, cahaya ini tidak akan diberi hadiah kepada orang yang buat maksiat. Maka antaranya adalah jaga, baca bismillah. Jaga apa semua, maka ilmu kita dapat nur. Maka kita belajar, semakin rasa tidak pandai. Semakin belajar, semakin rasa tawaduk. Semakin belajar, semakin dengar, semakin rasa sedap ilmu ini. Ni ilmu, masya-Allah ni, ilmu itu ada nur. Manakala ilmu apabila kita semakin belajar, semakin rasa hebat, semakin rasa gapo, atau ilmu itu tidak membentuk syakhsiah kita. Ilmu itu semata-mata percakapan yang boleh dikongsi oleh orang kafir, boleh mengajar. Kenapa kita belajar berguru? Guru kita. Faham ni? Hok ada dalam kepala hamba ni. Saya terima daripada guru saya. Guru saya faham macam ni. Dia terima daripada guru dia. Terima siapa pada tabi'in. Tabi'in faham macam ni. Terima daripada sahabat. Sahabat faham macam ni. Terima pada Rasulullah. Rasulullah faham lagu ni. Terima daripada Jibril. Jibril faham lagu ni. Terima daripada Allah. Tu sanak pengajian kita. Ni sanak pengajian demo faham macam ni. Daripada mana? Saya faham daripada Google. Sudah. Lepas tu Google sambung kepala paik, royal lah, berapa dia, sumbuk sekali, sambung dengan TMB, kena bayar bulan-bulan. Tu saja sanak dia. Tak sapa pada Rasulullah. Tak sapa. Berlakunya fahaman yang ganjil ini kebiasaannya dengan sebab tidak berguru. Fahaman yang dipikir sendiri. Sebab itulah Rasulullah beri takut awal-awal lagi. Nabi kata, man la syaikhun lahu fasyaitanu syaikhulah. Siapa dia yang tidak berguru, maka syaitanlah guru dia. Kerana apa? Bimbang akan timbul fahaman yang ganjil daripada orang lain. Kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah sudah tersebar di seluruh dunia. Kabar-kabar 2, 3, 4 tahun ni kata Asy'ariyah ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Pelik sungguh. Sedangkan Asy'ariyah, Maturidiyah itulah ahli sunnah wal jamaah dalam bab akidah. Dia kata hak ni pula keluar. Saya ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia? Siapa dia intirah fahami awak itu fahami ahli sunnah wal jamaah? Semata-mata nak mengaku boleh, tipu masyarakat boleh, tetapi berbahas dengan secara ilmiah. Siapa dia intirah? Kitab-kitab seluruh dunia menyebut ke wa iza utlika kalimatu ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Dalam kitab Ithafus Sadatul Muttaqin, Syekh Muhammad Al-Murtadha Zabidi, syarah kitab Ihya kata, apabila diitlaqkan, digunakan perkataan ahli sunnah wal jamaah, maka maksud dia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ni Asy'ariyah Maturidiyah, pengajian dia. Bukan kata Asy'ariyah Maturidiyah ni satu agama ataupun akidah yang ganjil daripada akidah hak Nabi. Kita belajar semua yang dianuti oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Rasulullah sendiri pegang akidah ni. Dia kata awak rekod, mana Rasulullah tak pernah sebut ajar Allah wujud kidai bakuk. Tak, nama tak sepenting. Yang penting apa yang kita pelajari, akidah yang kita akan fahami ini adakah ada di dalam dada Sayyidina Abu Bakar.
Ada yang kata, benda sifat 20 ni tak ada zaman Nabi. Awak jangan pandai-pandai kata. Sayyidina Abu Bakar tak pandai kira Allah wujud kidai bakar. Ada. Dia pernah mengajar Sayyidina Abu Bakar waktu satu hadis. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad ajar satu kali kuliah. Allah wujud kidai bakar. Ada? Tak ada. Tetapi apa yang ada di dalam akidah yang kita belajar ini semua ada dalam dada sahabat. Contohnya, orang kata, benda ini tidak ada zaman sahabat. Okey, kalau kita boleh sekarang, panggil Sayyidina Abu Bakar. Panggil Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kita kata kita belajar di dalam ilmu sifat 20, Allah Ta'ala itu wujud, yang ini ada. Apa pendapat Sayyidina Abu Bakar? Allah Ta'ala ni ada. Oh, tentulah benda ada. Macam mana kalau saya sembuh apa? Berarti apa yang kita belajar sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kita belajar dalam ilmu akidah Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis. Yakni Allah Ta'ala berlainan dengan makhluk. Macam mana pendapat Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata macam mana nak serupa makhluk dengan Tuhan? Tuhan ni benda lain, makhluk benda lain. Tukar rumah dengan rumah lain. Sama. Kau tukar rumah ada pintu atas dahi dia. Nama, ada apa dia? Tak ada. Tukar rumah dengan rumah baru lain dah. Maka makhluk dengan Tuhan tentu berlainan. Kalau sama, maka tak ada istilah Tuhan dengan makhluk. Sama. Maka semua itu berlainan. Kita ngaji dalam sifat 20 kata Tuhan ada kuasa. Apa pendapatmu ya Sayyidina Uthman? Maka dia akan kata Tuhan itu kuasa. Berarti apa yang kita belajar ini ada di dalam dada-dada sahabat. Sekalipun nama dia macam mukhalafatul alalil hawadis tidak disebut, tetapi benda sudah ada. Ada yang kata benda ini direka. Macam mana direka? Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari reka akidah. Kita ni akidah agama Abu Hasan Al-Asy'ari lah, bukan agama Islam lah. Sebab akidah. Nabi kata, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbala minhu." Siapa dia yang cari akidah selain daripada akidah Islam, maka tidak diterima. Sekalipun kita fikir, comel akidah macam ni, hebat, tak diterima. Sebab tu agama selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tak diterima. Sekalipun agama itu mengajar moral, kau mengajar baik, kau kita tengok Amerika baik. Masya Allah, saya kalau pergi Amerika agak suka sangat. Orang jual surat khabar letak gitu, tak curi piti. Moral dia baik contohnya. Perangai dia baik, disiplin dia bagus. Saya tengok di Jepun, jangan. Tapi agama dia sekadar moral sahaja. Kita ada pengajian akhlak, ya beza moral dengan akhlak ni. Moral ni buat sesuatu disiplin panggil. Agama Islam tidak mengajar disiplin, dia mengajar buat satu benda dapat pahala, tinggal buat gini jadi dosa. Maka orang akan buat dengan keinginan dia sendiri, dengan kerelaan dia, maka timbul istilah ikhlas. Maka itu akhlak. Moral ni pengajian disiplin. Di Jepun ni hidup untuk kerja, kerja untuk hidup. Sudah. Kita hidup untuk bekerja, buat kerja, disiplin, hidup gini, hidup gini. Bekerja untuk hidup, hidup untuk bekerja. Sudah. Apabila lagu ni kita nampak macam Allah sistematik molek, tetapi banyak mana penduduk dia mengalami tekanan jiwa. Dan wujud hospital mati. Hospital mati ada di Jepun ni. Kita tengok negara dia standard masya-Allah hidup, tapi hidup dalam tekanan. Kita orang ada akhlak, tak ada tekanan. Kita buat dalam keadaan untuk dapat pahala. Lain. Manakala disiplin ini ataupun moral ni macam di Jepun apa semua, tidak melahirkan apa-apa menjadi manusia robot. Seperti manusia tidak ada perasaan. Seperti kita ni seperti robot yang ia reka sendiri. Duduk gini, jalan kena seterik, kena bertu, kena gini. Dah. Jadi kau masalah rohok pula. Buat dekat atas tekan. Hospital mati. Siapa dia nak mati harga 100 ya? Mati kena cocok selok tekeng. Mati selalu. Kalau bayar 150, saya cocok obat slow-slow sikitlah. Slow. Mati keadaan slow. Kalau 200 pula kita pasal muzik, kita minum air dulu. Hospital mati. Jadi kita agama Islam tidak mengajar manusia menjadi robot yang tidak ada perasaan dan tidak ada pilihan. Islam mengajar kebebasan. Bebas di dalam buat baik. Bebas kita rasa dan ikhlas dan penuh ria. Kita buat dalam keadaan suka. Orang buat baik, orang ismaya, orang buat gapo tidak rasa tekanan, rasa tidak ada dalam moral. Islam bercakap mengenai dosa dan pahala. Jadi benda kita nak belajar ini semua ada di dada-dada sahabat. Akidah yang direka, saya pun tak sih mengajar akidah gapo dia. Hok direka ni agama Hindu, agama gapo direka. Ni agama Islam kita terima fahaman ini sebagai. Ada orang tanya, kenapa kita bahas terlalu panjang? Rasulullah dengan sahabat-sahabat tak faham macam ni. Kenapa kita faham macam ni? Kerana, ingat.
Kenapa kita membahaskan mengenai ilmu tauhid ini terlalu panjang? Supaya fahaman yang kita ada sekarang. Sebab kita ni campur banyak benda dalam akal kita. Apabila kita bahas secara panjang, maka fahaman kita nak suruh sama dengan fahaman Sayyidina Abu Bakar. Yang dia faham daripada Rasulullah, kita perlu syarah sikit. Syarah ini untuk menyamakan sahaja fahaman yang kita faham dengan fahaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni mengaji dengan Rasulullah. Lain cara pengajian dia. Dia orang Arab. Faham bahasa Arab. Kita bahasa Arab nak baca pun tak boleh ni. Jadi payuh. Zaukul Arabi panggil. Perasaan. Bahasa Arab ni orang bangsa dia saja faham. Kita orang ajar ni nak faham kena terjemuh lagi. So, nak syarah perkataan dia. Faham lagi. Bahasa Arab pula banyak makna. Supaya contoh kita kata siapa dia paling bisa sekali kecek Kelantan kecuali orang Kelantan, kecek Kelantan. Dia ke orang Pahang. Ni masuk ke mana? Maka orang luar kalau nak belajar kecek Kelantan kena syarah sikit. Padahal kalau orang Kelantan bunyi tu kita faham. Tu maksud gapo dia? Tu gapo dia? Kalau panjang lagu lain. Kalau sadu dengan mana? Makan kucing. Saya ikan makan kucing. Sadah tak boleh. Salah lah kecil lagu tu. Kena sebut ikan makan kucing. Kena sebut sadu gitu. Baru jadi betul. Maknanya kucing makan ikan. Kalau kita kata ikan makan kucing, ikan makan kucing salah. Ikan makan kucing. Tu kena sadu lagu tu. Maka orang Kelantan paling bisa sekali. Dia akan faham bahasa Arab. Maka kita nak faham bahasa Arab ni kena syarah banyak sikit sebab kita bukan bahasa Arab. Takut orang tanya apa kita syarah panjang sangat. Sayyidina Abu Bakar tak mengaji dengan Rasulullah panjang lagu ni. Tujuan kita ngaji panjang ni nak syarah supaya faham kita sama saja dengan faham sahabat yang Rasulullah jambi ahli syurga pula. Tu sahaja. Siapa kita faham supaya faham sahabat apa sudah? Bodoh akidah supaya. Maka sebab tu perlu kepada syarah. Nampak tanya hamba mengaji ni lebih pada Sayyidina Abu Bakar hamba ni. Nampak kita nak suruh faham itu jadi selarah tu sahaja. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Puji yang paling layak adalah memuji Allah. Dialah yang berhak dipuji kerana kita apa kenapa? Kita tak berhak kalau dipuji. Saya ke yang baik? Saya ke yang tolong awak? Kenapa awak tak puji saya? Sebenarnya, kita kecek benda sebenarnya Allah yang menggerakkan diri awak, yang menolong saya. Maka yang selayaknya saya puji adalah Allah. Tu selayaknya. Bukan kata kita boleh puji. Kalau kita nak puji manusia tak apa. Kita ayat terima kasih tak apa. Tapi yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah. Sebab tu dia kata Alhamdulillah segala puji itu milik mutlak Allah. Orang buat baik, buat apa kita puji sebenarnya kita puji Allah. Sekalipun kita nampak macam puji makhluk. Orang buat baik kepada kita. Kita tengok orang ni baik maka kita puji dia. Allah bagusnya awak. Masya Allah beradaknya awak. Tertik terninya awak. Allah bagusnya. Maka kita puji makhluk sebenarnya. Tetapi secara hakikatnya kita puji Allah sebenarnya. Kita puji ciptaan Allah bererti kita puji pencipta dia. Kita masuk dalam satu tempat. Kita tengok kedai apa? Kedai pasu bunga lah. Kita masuk kedai pasu bunga. Ketika kita tengok ada orang buat gubah hiasan. Hiasan bunga. Maka kita kata comelnya lah hiasan bunga ni. Tuai dia. Hak gubah tu lagu mana perasaan? Tuai dia. Hak gubah bunga tu macam mana perasaan? Menapung, terbang semangat orang puji dia. Nampak tak kait turun bawah, baru turun pula. Apa? Puji ciptaan dia, puji benda yang dia buat. Maka apabila kita puji makhluk bererti memuji Allah sebenarnya. Sebab tu Nabi kata man lam yashkurillah lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada makhluk bererti tidak berpandai berterima kasih kepada Allah. Tu ya pak alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Kita beri selawat dan salam, pertama kita puji Allah, kedua kita minta doa dan memuji kepada Rasulullah. Kenapa kita puji Rasulullah? Kerana dialah yang mengajar kita akidah. Dialah seorang-orangnya yang mengajar manusia akidah, mengajak kita kepada Allah. Kalau tidak ada Rasulullah kita tak kenal Allah, kita tak boleh. Sekolah agama ni pun tak ada, masjid pun tak ada. Islam pun tak ada, semaya pun tak ada, tidak ada. Maka kita pujilah. Ia panggil satu-satunya wasail. Tawassul kita untuk sampai kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tak ada apa kita. Tak ada makna dalam hidup kita. Kita akan hidup seperti orang-orang yang hanya menunggu masa dibakar di dalam api neraka. Tetapi kerana Nabi Muhammad hadir,
maka dia seolah mengambil kita daripada api neraka dan masukkan kita ke dalam syurga. Nah, maka dialah wasail, satu-satu jalan kita untuk sampai kepada Allah. Sebab tu lepas pada kita puji Allah, kita puji Nabi Muhammad. Nah, i'lam annal hukmal aqli. Ha, ni nak masuk berbaca perbahasan. I'lam annal hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi. I'lam, ketahui olehmu. Apa dia kata perkataan i'lam? Apa dia guna perkataan i'lam, dia guna perkataan i'lamu. Kita mengaji bahasa Arab, i'lam ini dipanggil khitab mufrad nah. I'lam anta nah. Maksud dia dalam perkataan i'lam itu ada kalimah anta. Apa dia tidak guna perkataan i'lamu, ketahuilah kamu semua, antum. Dia guna perkataan anta. Sedangkan kita mengaji ni entum semua ramai orang. Apa kita khitab, ia tuju percakapan ini kepada enta seorang-seorang. Nak memberi makna pelajaran ilmu tauhid ini wajib dipelajari oleh setiap individu. Sebab tu khitab digunakan perkataan enta. Wajib enta. Setiap orang tu. Kalau dia kata i'lamu, ketahuilah kamu semua, takut orang faham belajar tauhid ini hukum dia fardu kifayah. Ditujukan kepada ramai orang. Maknanya sebahagian belajar tak perlu belajar dah. Sedangkan i'lam ini tuju kepada khitab mufrad, kepada setiap individu lelaki ataupun perempuan yang mengaku sebagai orang Islam wajib kena belajar. Bukan kata tauhid ni koh saya minat tauhid, saya minat fiqh, saya tak minat tauhid. Koh ini Tuhan pilih dah. Koh ni wajib kena pilih. Allah Taala kata, tauhid, fiqh, tasawuf ni wajib kena belajar. Saya suka, kau saya minat, kau saya tak faham, kau wajib kena belajar. Tak belajar berdosa hukum dia. Ni bukan masalah pilih fiqh. Ni saya nak pilih koh ni ya. Koh fiqh, saya tak minat tauhid. Tuhan suruh belajar 3 benda ni. Hak lain baru boleh pilih. Ikhtiarat kita nak pilih nahwu, nak pilih gapo dia tak apa. Ni syarat wajib kena belajar. Kerana agama kita terdiri daripada tauhid, fiqh dan tasawuf. Tauhid kena lepas, fiqh kena lepas, tasawuf kena lepas, barulah lepas ilmu fardu ain. Kalau tidak, selagi itulah kita duk menanggung dosa, cuai dalam belajar ilmu fardu ain. Kita duk semayang, kita duk puasa, kita duk gapo, ditulis dosa. Tak. Kita tak lepas lagi fardu ain bab tauhid. Tak. Saya duk semayang pun kena dosa juga. Tak. Bila nak berhenti dosa saya? Belajar. Kita mula saja belajar bismillahirrahmanirrahim, berhenti dah dosa tu. Sekalipun kita tidak faham lagi kerana dalam proses pembelajaran kita sudah berusaha untuk melepaskan ilmu fardu ain kita. Okey, tak ditulis dah. Tapi kalau kita tidak ada usaha untuk belajar ilmu fardu ain, selagi itu ditulis dosa. Tak. Sekalipun hari ni tak faham Islam, semua dah cakap hari ni habis putih kita, tak faham lagi ni. Tapi kita sudah ada usaha untuk melepaskan fardu ain kita. Ilmu fardu ain ini hukum dia wajib dipelajari. Bukan kata ustaz kau royak kau apa, syarat kata lagu tu. Bapa kena 3, tak boleh kosong. Marah kau syarat lah. Marah kepada Nabi Muhammad lah. Kalau tak perhati kat, bapa kena belajar ilmu tauhid, kena belajarlah. Kita ni ke hamba Allah. Tak sepatutnya kita bertanya kenapa dengan Allah. Tuhan kata lagu ni, ya Allah ya Tuhanku hamba. Biarlah payah ya Allah ya Tuhanku, saya patuh kepadamu. Itu selayaknya kita. Tak perlu. Bahkan menjadi su'ul adab kalau kita tanya, apa kena belajar lagu ni? Jangan tanya dengan Allah. Beradab kita dengan Allah. Kita, Tuhan nak lepih tekak kita. Kita nak kata mana? Nak marah? Kita nak kata mana macam mana? Tuhan nak lepih tangan kita. Patah tangan kita. Kita nak kata lagu mana? Kita tak, Tuhan ni. Nak kata? Tak puas hati. Tak boleh. Kita dengan ikutlah kereta kita. Kita nak naik lagu mana? Kita nak raung, nak putar, nak lipat guling ke? Ikut kita, kereta kita. Maka Tuhan kata ni makhluk aku nak buat apa dia. Tetapi Tuhan tidak sejahat macam tu. Tuhan ini penyayang. Tuhan tak buat kata kita duduk mengaji molek-molek Tuhan repih tangan kita tu saja. Tak saja buat tak saja terlalu repih tangan demo. Pau naung kau tu. Wah selok. Tak. Jadi i'lam, ketahuilah kepada kamu setiap individu annal hukmal aqli, sesungguhnya hukum akal itu yanhasiru fi salasati aqsam, terdiri daripada 3 bahagian sahaja. Al-wujub, mesti, ya, sungguh, sengoti, terjemah dia. Wal istihalatu, mustahil, tidak mungkin, ngaruk, kose-kose, kodai je lah belakang.
Wal jawaz mungkin. Dia kata hukum akal. Apa maksud hukum dulu? Kita dok kecek bab hukum akal ni nak syarah kepada pelajar-pelajar. Apa dia hukum akal? Hukum akal. Apa maksud hukum? Itu keputusan. Maksud dia hukum itu keputusan. Okey, saya hukum ke awak bersalah. Berarti saya putus ke, saya keputusannya awak bersalah. Apa maksud keputusan? Natijah kepada sesuatu benda. Keputusan dia, okey, awak periksa keputusan berapa? Apa maksud natijah? Kesudahan daripada periksa tu boleh berapa berkah? Okey, saya boleh 10 ya. Oh, berat awak periksa lagu ni. Natijah awak mengaji. Maka maksud hukum itu keputusan. Akli, keputusan, hukum yang diputuskan oleh akal. Tulis gitu. Ayat ni kadang-kadang kita ubah sendiri lah. Jangan terpengaruh dengan ayat-ayat kitab lama. Ayat-ayat kitab lama kadang-kadang kita tak faham. Bukan kata salah kitab dia. Zaman tu memang cara cakap lagu tu. Kalau kita dok main syarah ibarat, syarah takrif dengan cara orang lama, kita jangan jadi pening. Kita sendiri pun pening dah ni. Tu menunjukkan kita faham kepada takrif itu kita boleh olah sendiri dengan kata-kata kita. Jangan ikut sangat ayat ambo ni. Mungkin sesuai dengan Kelantan orang Johor mungkin dengan ayat dia. Ya, kau nak kecek dah? Orang Johor yang boleh buat, hamba tak boleh buat. Kali kecek, tak boleh, tak reti. Lagu mana tak tahu, kalau bunyi saja. Memang punuh lah hambanya. Jadi ayat tu kita rekod sendiri. Jadi maksud hukum akal, sekarang kita nak kecek bab akal kita. Hukum akal adalah satu keputusan yang diputuskan oleh akal semata-mata, tidak ada campuran syarak ataupun adat. Hanya keputusan ini berdasarkan akal semata-mata. Akal kita saja putus. Itu dipanggil hukum akal. Tidak dengan kita tengok syarak, nas ayat Quran ke hadis, akal saja kata lagu tu. Maka akal kita ini apabila mendapat satu fakta, melihat satu benda, dia akan mengatakan 3 perkara saja. 3 keadaan saja. Pertama, benda ini wujud. Wujud dengan bahasa hamba terjemuh, ya maksud dia. Akal kata ya. Contohnya kita kata Allah Ta'ala berkuasa. Ya. Kau jawab ada. Ada. Tak jawab ada. Jawab ya dah. Ya. Masuk wujud ni maknanya ya. Yes. Naam. Aywah. Nampak? Boleh berlaku. Orang Kelantan panggil. Sengoti. Sengoti. Jolo. Jolo. Jolo berlaku tu. Semua tu makna sama saja. Ya. Sengoti. Yes. Kamu dia ikutlah. Nampak? Ya maksud dia. Masuk pada wujud juga. Masuk pada wujud. Wal istihalah. Kedua, akal kata tidak. No. Kamu dia okey. La. Ikutlah kamu dia. Bahan bahasa kamu dia. Dok. Orang kata panggil. Bukan dok. Dok DOG tu. Dok DOK. Dok. Nama. Mengaruk. Kok se kok de. Salah. Jawab belakang tu makna dia. Salah, ngaruk, kosi kodek. Tu istihalah dia panggil. Terjemuh dengan makna lagu tu. Kalau kita terjemuh wujud itu wajib. Tukar tu. Ada benda kita tersilap tu dalam terjemuh. Sebab tu dalam ilmu tauhid, guru-guru dalam ilmu tauhid cukup teliti dalam menterjemuhnya dia. Kerana benda yang kita silap saja terjemuh akan beri makna faham kepada orang salah kepada orang lain. Macam terjemuh sifat kalam yang kita nak beri awal sikit lah. Sifat kalam. Kita terjemuh dengan Tuhan itu berkata-kata. Kalam itu bukan berkata-kata. Berkata-kata itu takallam. Kita ngaji takallam. Takallama mutakallimu bikalamihi al-kalimata. Kalam laku. Maka kalam itu bukan makna berkata-kata. Kalau berkata-kata, sudah. Ada mula, ada akhir. Tetapi dalam kitab, hatta dalam risalah tauhid pun sebut, sifat kalam Tuhan tidak bermula dan tidak berakhir. Tidak berhuruf, tidak berapa. Bercakap lagu mana tidak berhuruf, tidak berkata-kata. Berarti ada kesilapan dalam penterjemuhan. Berarti kalam itu bukan makna berkata-kata. Makna dia kemampuan berkata-kata. Ini yang qadim dengan Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebagaimana kemampuan berkata-kata yang Tuhan letak di anak tekak kita. Bunyi suara tak? Kau bunyi? Ada bunyi? Kata-kata. Kemampuan berkata-kata di anak tekak kita. Bunyi tak? Tak bunyi. Dia akan ada bersama dengan ada zat kita. Zat hamba ni ada 35 tahun baru lepas ada. Maka kemampuan berkata anda pun 35 tahun lepas ada.
Zat Tuhan tidak ada permulaan, qadim. Maka sifat kemampuan berkata-kata yang ada pada Allah juga qadim. Jadi terjemah kalam itu kemampuan berkata-kata, bukan berkata-kata. Kerana kalau kita faham berkata-kata, payah kita nak terjemah tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam mana berkata-kata tidak berhuruf bersuara? Ini Tuhan. Tuhan lagu mana? Kena fikir juga lagu mana tidak berkata. Gini. Tidak berhuruf bersuara. Pas berkata-kata lagu mana? Berkata-kata macam mana? Berkata-kata ini maknanya bercakap. Maka bercakap mengeluarkan suara, mesti bersuara. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri bercakap dululah. Beza deh berkata-kata dengan kemampuan berkata-kata. Allah Ta'ala pernah berkata-kata dengan Nabi Musa. Ada huruf, ada suara. Ada huruf, ada suara pada ketika itu. Dalil dia, awak tahu mana boleh ada huruf suara? Al-Quran sendiri menyatakan dialog dia. Al-Quran sendiri menulis dialog Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Ya Musa ikhla'na alaih innaka bilwadil muqaddasi tuah. Wahai Musa, pecah selipar kamu. Kamu sekarang berada di lembah suci tuah. Berarti berkata-kata ada suara. Yang qadim, yang sama dengan zat Allah adalah kemampuan berkata-kata yang ada pada Allah. Itu yang qadim. Maka ada kesilapan dalam penterjemahan. Sebab tu dalam ilmu tauhid ni halus sangat. Kita terjemah sikit akan jadi makna fa'il, akan jadi makna masdar, akan makna jadi isim fa'il. Tu kita akan ngaji. Nampak? Bahas sikit-sikit deh. Tak boleh dalil-dalil. Nampak kelemah. Wal jawaz, dan benda harus. Benda harus ni benda boleh jadi, barangkali. Inggeris panggil maybe ni, maybe. Kau berapa dia tak tahu betul kau duk amal kecek Inggeris ni. Memang maybe kau berapa dia boleh jadi, barangkali, mungkin. Anjalah belaka tu makna dia. Maka akal kita akan waktu ambil keputusan daripada semua benda yang kita lihat ataupun kita dengar, 3 ni saja. Ya, tidak, mungkin, barangkali. 3 ni. Kita tahu ke mana ni akal ini bagi 3 benda ni? Daripada mana ni? 3 ni. Takut 4 5 ke, 6 ke, keputusan akal ni hanya 3 ni saja. Awak tahu mana? Tahu mana? Kita tahu mana? Benda ini hanya 3 saja. Kerana manusia ini Allah Ta'ala letak satu benda yang berlawanan pada kita. Kadang-kadang kita ada, kadang-kadang kita tak ada. Kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita gini. Maka benda harus. Maka benda harus dia akan berasal daripada benda itu ya semacam, berasal daripada tidak semacam. Ada benda ini ya semacam. Ada benda tidak semacam. Ada kadang-kadang ya dan tidak. Maka kita tengok sekarang ada ya, ada tidak, ada ya, tidak. Berarti ada benda tu ya semacam, ada benda tu asal tidak semacam. Sekarang ada dan tak ada. Ada tak ada. Ada tak ada. Dulu awak, dulu cikgu ni ada. Sekarang tak ada dah. Ada dan tiada. Maka kita akan faham ada benda itu ada semacam. Maka dipanggil Allah. Ada benda yang tiada semacam, syirik dengan Allah. Tak pernah wujud sama sekali dalam alam ni. Berarti Allah Ta'ala tunjuk kepada kita 3 benda. Yang ada semacam, tiada semacam, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada macam kita. Maka kita faham ada, tiada, ada dan tiada ini daripada kita tengok sekarang. Dulu tak ada janggut, sekarang ada janggut dah pula. Berarti janggut ni benda ada, benda tak ada. Berarti saya rasa mesti ada benda yang asal kepada benda ada ni. Ada semacam. Maka timbul kita faham bab ketuhanan. Yang tidak pernah tiada. Ada semacam. Ada benda yang tiada semacam seperti syirik dengan Allah. Benda yang tidak wujud sama sekali. Ia hanyalah khayalan manusia sahaja. Itu hukum akal ya, tidak, mungkin, barangkali. Fal wajibu, ni yawi ta'arif dia ni. Maka benda wajib ataupun benda ya itu ma la yatasawwaru fi aqlihi adamuhu, benda yang tidak tergambar pada akal tiadanya benda ini. Maknanya yang tergambar di akal benda ini mesti ya. Mesti ya. Ta'arif dalam kitab ini ada ulama perbahasan. Perkataan adamuhu makna isbat, nafyuhu maksud dia. Jadi benda wajib itu benda yang tidak tergambar pada akal, tidak benda ini. Benda yang tidak tergambar, tidak terlintas pada akal, tidak benda ni. Iaitu yang terlintas di akal, benda itu ya sahaja. Benda itu ya sahaja. Kalau orang tanya, semua orang kata ya. Tanya awak, ya. Tanya ni pun kata ya. Tak ada orang kata, tidak. Tak. Semua kata ya belaka. Ni panggil benda wajib. Fal mustahilu, sekalipun ni terjemuh ni kita tidak baca kita baca orang Arab mengko mengko ngaji sekolah Arab, mengaji apa semua kita baca cara kita. Wal mustahilu, benda mustahil pula
Ma la yatasawwaru fi aqli wujuduhu, benda yang tidak tergambar pada akal, ya benda ini. Berarti yang tergambar pada akal benda ini tidak. Tanyalah mana-mana orang akan jawab tidak. Salah. Tidak, no, la, jalan belakang. Itu maknanya benda mustahil. Wal jaizu, benda harus pula, ma yasihu fi aqli wujuduhu wa adamuhu, benda yang sah pada akal, yakni boleh berlaku pada akal, ya dan tidak pada benda ini. Muhammad pergi ke sekolah. Tanya orang, ya? Tak apa, kita terima akal. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Oh, benda harus dipanggil. Oh, benda ni benda harus. Tuhan tiada. Oh, dak. Tanya ni. Dak. Tanya ni. No. La. Oh, semua kata dak belaka. Mustahil benda ni. Tuhan itu ada. Tanya kan. Ya, betul. Ayuh. Naam. Jolo belaka, ya belaka. Maka 3 contoh. Ada benda kita beri keputusan, ya belaka. Tanyalah mana-mana akal. Hok molek betul setting akal molek, ya. Hok benda tak ada kadang-kadang, tak ada. Semua kata dak. Salah. Tuhan itu lemah. Dak. Tanya ni pun dak. Semua dak belaka. Muhammad seorang guru. Ya. Kalian kata, dak. Dia bukan cikgu dia tu email. Boleh kemungkinan fakta ni betul, kemungkinan fakta ni salah. Kemungkinan. Jadi ada ya, ada kadang-kadang ya, ada kadang-kadang tidak. Sebab itulah kita ini benda harus. Kerana kita ada pun ada yang harus. Kita ada yang harus. Harus saja. Dulu kita pernah tiada. Jadi kita menerima 2 keadaan. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Lepas tu, tak ada pula. Oh, betul ada, betul tak ada. Maka ada, kita ada yang harus. Ada Allah. Macam kita tak? Tak, Tuhan ada yang ya semacam. Tidak ada masa dia tak ada. Maka kita, kerana berasal daripada benda tiada, bila-bila masa kita akan kembali kepada sifat asal kita tiada. Sekalipun kita ada sekarang, kita tak boleh mengaku kita Tuhan. Kerana kita kata, Tuhan sifat yang pertama. Kenapa saya menyatakan Allah Tuhan yang sebenar? Kerana dia bersifat dengan sifat wujud, sifat ada. Okey, saya ada. Saya tak boleh mengaku kalau saya jadi Tuhan. Saya ada juga. Ada awak bukan ada yang wajib. Ada yang harus mata-mata. Berarti dulu awak pernah tak ada. Awak akan tak ada pula. Ada macam ni tak hebat. Ada yang sebenar-benar ada. Tak pernah tiada. Ni ada yang hakiki dipanggil. Ini layak mendakwa ketuhanan. Kerana dia ada betul-betul. Oh, betul-betul. Patut saya tak mengaku jadi Nabi pun. Tak jadi Tuhan pun. Awak betul ada, betul tak ada. Mari sekolah, jaga-jaga. Pulak no. Tu berat lagi, ada tak ada nama. Macam biskut Mary lah. Apa dia? Jadi, Tuhan ini sentiasa ada. Tidak ada dalam kamu hidup dia itu, dia pernah tiada. Kita pernah tiada. Dunia, alam ini, semua makhluk selain daripada Allah, pernah dulu tiada. Maka ada dia. Tetapi hebatnya Allah Ta'ala mencipta satu benda yang tak ada, menjadi ada sehingga seolah-olah ada betul. Tengok, kita jamuh diri kita. Ada ni, mana tak ada. Tetapi ada ni bukan ada hakikat ni. Bukan ada betul-betul ni. Macam ni ada betul. Bukan ada betul-betul pun boleh berasa. Kalau ada hakikat, bayarkan. Ada yang sebenar-benar. Maka yang layak dipanggil ketuhanan, ada yang sebenar-benar tu tak boleh nak faham. Tak boleh nak faham kita macam mana ada dia. Ada yang tipu-tipu ni pun kita rasa minum air rasa, sedap weh. Tu baru ada yang majazi baru. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Berhenti sekat tu dululah. Mukadimah. Kau nak panjang lagi? Kita nak buka soalan kau? Yang ngaji ni sejar ya. Lebih pada sejar dia akan jadi selok. Orang Kelantan panggil selok. Selok ni dia ada 2 makna. Selok pitu selok pitu, selok nyela tu. Selok Ya selok ni tak so kecek ke dia tak masuk dah. Dia jadi hang. Hang panggil hang. Bukan hang air. Hang maknanya hang otak. Jadi apabila lepas pada sejar kita kena break sebentar baru kita mengaji pula. Tu tahu teori orang lah. Kerana lepas pada sejar otak dia akan refresh mula seduk memori. Kalau ngaji straight, selok dia. Bolehkah manusia biasa melihat alam gaib? Siapa dia boleh melihat alam gaib bukan manusia biasa dah, luar biasa. Boleh tengok kerana alam gaib ini hanya tertutup daripada pandangan mata kita, dia wujud. Dan Allah Ta'ala pun sebut, allazi, orang yang beriman itu, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan benda-benda gaib. Apa maksud benda gaib? Benda tak ada. Bukan benda gaib, benda tak ada. Dia ada tapi di alam dia. Macam malaikat. Kita kata tak ada. Ada malaikat. Tapi kenapa kita tidak melihat? Tu di alam dia. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita akan dapat lihat malaikat, setan, hantu, jin, toyu. Ada berlaku nama.
Jadi boleh melihat, boleh melihat. Tapi tak serumalah, ada rezeki lah. Apa saya terima alam gaib tidak boleh melihat. Apa pendapat yang saya terima alam gaib tidak boleh dilihat? Apa tak boleh dilihat pulaknya? Boleh lihat. Cerita hadis. Dalam hadis pun sebut sahabat-sahabat tengok malaikat Jibril mari apa semua. Tu alam gaib. Ya, gaib. Kenapa boleh lihat? Berarti alam gaib ni boleh lihat, boleh lihat. Dalam mimpi, kita mimpi cekik di hati tu alam mimpi. Banyaklah. Alam gaib ni boleh lihat nah. Ya benda ada cuma berada di alam dia. Allah Taala buka alam tu kita akan boleh lihat. Masalah kita tak boleh lihat, tak boleh buat hujah kepada orang yang alam gaib ini tak boleh dilihat. Apa? Sebab saya tak lihat. Jangan buat lagu tu. Tengok Quran dan hadis. Pernah dah orang bertemu alam benda-benda di alam gaib, roh ke apa dia. Hanya nabi-nabi saja boleh melihat alam gaib. Memanglah nabi-nabi keistimewaan dia boleh melihat alam gaib. Tetapi selain daripada nabi boleh melihat, boleh lihat. Harus benda ini. Akal kita tidak menafikan, boleh berlaku. Dan dalam hadis pun ada sebut sahabat-sahabat, bukan nabi, sahabat-sahabat boleh melihat alam gaib. Bukan kata sahabat saja, wali-wali pun boleh melihat alam gaib. Kalau manusia biasa boleh nampak alam gaib, maka dia telah dipengaruhi jin. Dak jin bab lain. Jin cerita bab jin. Apa kelebihan apabila boleh lihat alam gaib berkaitan dengan jin saja. Tu jin-jin lah. Jangan campur tajuk dia. Bab jin. Orang melihat alam gaib tu jin semua. Sahabat tu pakai jin lah. Boleh tengok. Sahabat kata saya baca satu surah, tiba-tiba saya melihat ada benda di atas macam awal turun gitu. Sehingga kuda-kuda saya bertempirai lagi. Maka bertanya pada Rasulullah SAW, kata malaikat turun pada masa tu. Macam mana kita nak kata? Sahabat pakai jin, malaikat pula. Jadi benda-benda ganjil ni tak semua jin. Nah. Dalil dia apabila Sayyidina Asif bin Barkhiyah, apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam beritahu kepada menteri dia, mana-mana menteri saya boleh wak mari singgah sana Ratu Balqis yang berada di Yaman, wak mari ke Palestin sekarang. Maka menteri dia salah seorangnya Ifrit. Ifrit ni jin jin, raja jin pada zaman itu paling kuat menjadi menteri kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka dia kata, ya Nabi Allah, wahai raja Nabi Allah Sulaiman, saya akan wak mari, saya akan terbang secepat yang mungkin, secepat kilat ambil istana dia, mari sebelum daripada petang ni saya akan sapa. Perjalanan pada masa tu daripada Palestin pergi Yaman, ambil balik sebelum daripada asar saya akan sapa. Maka Nabi Sulaiman kata, kecil lagi, siapa dia boleh wak mari cepat lagi? Maka berkata manusia yang ada ilmu kitab. Maka katanya seorang wali pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, nama dia Asif ibnu Barkhiyah. Dia kata, ya wahai Nabi Allah, saya boleh wak mari sebelum kamu berkelip daripada mata. Maka dia wak mari sebelum berkelip. Pada masa tu guna jin tak? Tu jin duduk depan tu. Jin tu duduk depan. Menteri tu kata, saya sekat tu ya. Menteri Ifrit tu kata, jangan kata benda pelik itu menggunakan jin. Itu salah satunya. Betul juga. Tapi jangan kata semua benda pelik. Jin tu. Nama pun dia jin Samsudin. Jin sungguh. Pelik. Jadi tak semua dia benda tu jin lah. Gitu nampak. Kenapa makrifat itu penting sekali untuk kita orang Muslim? Okey, makrifat itu maknanya kenal Allah. Makrifat maknanya kenal Allah. Kerana tugas kita. Ayat Quran kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka katanya Abdullah ibnu Abbas dalam tafsir dia, maksud liya'budun ay liya'rifun. Tujuan kamu untuk menyembahku adalah untuk mengenalku sebenarnya. Kerana sembahyang tanpa kenal itu sembahyang yang sia-sia. Kita, contohnya ikutlah gapo-gapo dia tak kenal. Tak boleh. Tak ada perasaan kita dengan dia. Sekalipun kita ada berhubung semacam dengan dia, tapi kita tak kenal dengan dia. Awak ada berhubung dengan orang rumah awak kenal ke dia tak kenal apa? Apa lagu mana ada perasaan? Tahu tak ada perasaan saya dengan dia. Berhubung saja. Maka kita nak sembah Allah Taala dengan tidak ada kenal, seolah tidak memberi apa-apa makna. Kerana ada satu hadis katanya Nabi, katanya Allah Subhanahu wa taala, kuntu kanzam makhfiya fa ahbabtu an u'ra fa khalaqtu khalqa. Dan panjang lagi hadis dia. Katanya Nabi, aku ini, katanya Allah, aku ini satu khazanah yang tersembunyi. Ketika Allah Taala wujud dia seorang, tidak wujud makhluk ini sebagaimana tepat ke apa semua, tak wujud, hanya wujud Allah Taala. Maka Allah Taala, aku kata aku ini satu khazanah, satu kehebatan yang tersembunyi, tak ada siapa dia yang mengetahui kehebatanku. Fa ahbabtu an u'raf, maka timbul untuk aku suka untuk orang kenal kehebatanku. Fa khalaqtu khalqa, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenal kehebatanku.
Maka tujuan kita hidup ni kita hidup ni. Ni hidup ni. Boleh merasai, boleh melihat, boleh mendengar adalah untuk mengenal Allah sebenarnya. Itulah makrifat tujuan yang sebenar. Ibadat itu adalah tanda kita kenal Allah. Kerana ibadat yang tidak mengenal seperti agama lain. Buat apa? Dengan tidak mengenal, dengan tidak ada perasaan. Jadi pentinglah makrifat tu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal benda yang perlu kita belajar dalam agama adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Kerana apabila kita kenal Allah, Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, dia hanya mengajar mengenai ma'rifatullah, kenal Allah. Kerana apabila seorang kenal Allah, mudah kita nak suruh. Benda ni Allah Ta'ala kata wajib. Allah Ta'ala kata wajib. Okey, kita akan buat. Kerana dia kenal Allah. Allah Ta'ala marah benda ni. Tak boleh. Okey, saya tak buat. Tapi apabila orang tak kenal Allah, payah kita nak tatbik ke syariat. Sebab tu di Madinah baru mengajar syariat. Mengajar fiqh, mengajar bab sembahyang, mengajar bab zakat. Kerana apa? Dia sudah kenal dah Allah. Maka apabila kata Allah marah, okey saya tak buat. Allah Ta'ala suruh, saya akan buat. Tapi kalau dia tak kenal, kita suruh selalu tanpa dia kenal. Yang menyuruh tu masalah. Penting lah, penting. Kalimah Allah boleh kau diucap oleh orang kafir, terpulang kepada dia. Orang kafir ni tidak ada hukum. Selagi mana tidak ada istilah memperlekehkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukum dia boleh. Ikut dia lah nak sebut, jangan sebut dalam bentuk menghina. Contoh dia kata nama awak ke ada Allah. Tak apalah, tak ada masalah. Ikutlah maknanya, jangan ada sebut benda-benda yang nampak macam menghina. Kalau menghina, kita lari kerana menghina nama Tuhan kita. Orang tidak dapat menunaikan solat maghrib kerana terkandah dalam kesesatan jalan raya. Adakah diharuskan solat dalam keadaan darurat dan ganti apabila tiba di rumah? Soalan. Masalah orang jam. Kelik daripada pejabat, jam maghrib selepas esok ni baru sapa. Ada tu subuh baru sapa. Nama bleh-bleh kona kedai makan kedai kopi dah. Tu lagu tu kalau subuh memang tentu dah lipat dah kawan tu. Nama bukan kata jam sangat dah tu siap pergi makan jam roti apa semua. Masalah lagu mana boleh kalau kita dak lek kereta. Kereta dak maghrib nak habis dah. Sudah. Nak sembahyang ke mana? Kain pula tak bersih, kotor apa semua. Okey. Ulama kata nak buat lagu mana macam ni? Okey. Sembahyang hormat waktu. Sembahyang hormat waktu di dalam kereta. Berarti lagu mana? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maya lagu tu. Tak ada tu kain kotor ke, pakaian kotor ke apa, semaya hormat waktu pula sampai di rumah baru semaya. Ada riwayat kata lagu tu ada cara khilaf. Ada cara kita semaya niat semaya jamak. Tapi kalau jamak jangan buat di rumah. Kalau jamak buat di rumah akan jadi qadha. Tapi sama-sama tak dosa belaka, tak dosa sebab kita tak nak semaya sekarang. Kita nak berhenti. Berhenti kereta pergi semaya bega ni. Kereta tu mau habisnya supah dia orang lah. Biskut tawar lah bergapo dia, sekut tomeri lah bergapo dia. Marah dia orang lah berhenti kereta lagu tu. Jadi masalah. Kita nak tinggal kereta tak boleh. Nak semaya tak boleh jadi mana? Okey, semaya hormat waktu lebih afdal. Lepas tu semaya di rumah pula. Semaya isyak, lepas tu semaya maghrib. Kerana Imam Nawawi sebut dalam majmuk kata, kita semaya dengan apa cara pun kita dalam waktu maka tak perlu qadha. Tapi pendapat ini lemah lah. Itunya kena qadha semula. Semaya isyak, lepas tu semaya maghrib. Hak tu jangan tak semaya sudah. Dah hal-hal terlepas dah biarlah. Ada juga lagu tu. Kalau pitih orang kan, pitih jauhi kat orang biarlah. Panggil pula, minta pula. Dia boleh untuk jolak jamak takhir apabila tiba di rumah. Ada riwayat kata, ni Tok Pekoh jawab belakang ni. Hak moleknya kita jamak semaya cara hormat waktu ni. Apa maksud semaya hormat waktu? Kita sembahyang dengan keadaan kita sekarang. Sekalipun tak cukup syarat, macam kita kena hambak di gajuh, di rimah, kau cabut pakaian gajuh tu ambil pakaian kita nak pakai apa saja. Tak boleh nak semaya. Okey, semaya hormat waktu. Semaya hormat waktu ni wajib. Wajib kita kena buat. Apabila masuk waktu, wajib kena semaya. Apa keadaan kita pun kena semaya juga. Itu panggil semaya hormat waktu. Sekalipun tidak sah, kita kena ulang pula. Tetapi wajib kita menghormati waktu yang masuk. Jangan kita kata, dah saya tak boleh semaya ni ke mana biar habis waktu lagu tu. Berdosa, jangan buat kerja lagu tu. Ya kena semaya juga, sekalipun kena qadha pula. Allah tidak membani hamba mereka Ustaz. Masalah orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan, dengan gapo akhirnya jadi gila. Tu kita nak kata lagu mana? Jadi gila lah dia nya. Kena pergi hospital dah lah.
Saya bukan doktor psikiatri. Kenapa? Bukan doktor gila gitu. Jadi nak jawab lagu mana. Jadi Allah Ta'ala uji kita sehingga kita seorang itu tak tanggung. Sedangkan Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak akan tekan manusia sehingga dia jadi gila. Sehingga dia tidak boleh tertanggung beban tu. Nama. Kadang-kadang beban yang ringan tapi kita lari daripada Allah. Beban kalau kita lari daripada Allah kita tidak ada kekuatan langsung. Kita ni kuat dengan Allah. Kita sebut dah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maka istilah tawakal ataupun berserah kepada Allah Ta'ala ini Syekh Sa'id Nursi. Syekh Sa'id Nursi ni seorang ahli tauhid di Turki. Pada zaman dia, apabila Rusia masuk asal tempat Rusia, masuk di Turki, maka dia mengharaikan pengajian ilmu tauhid di sana. Maka dia ni adalah salah seorang tok guru tauhid pada masa tu. Maka dia mengarai sendiri, dia buat satu ilmu tauhid cara akal semata-mata. Sebab tak boleh nak sebar. Cara-cara agama lagu ni takut-takut komunis dulu marah. Maka antara dia sebut masalah kita tawakal, kita rasa kuat itu dengan Allah. Seperti seorang yang tanggung beban. Kita pikul benda, naik atas satu kapal yang besar sangat. Naiklah dua orang itu, satu seorang itu dia akak beban tu dia letak atas kapal yang besar tu. Ada seorang tu dia letak atas kepala dia. Maka orang tanya, "Apa awak letak kepala ni, beban ni atas kepala awak?" "Oh, saya nak jagalah beban saya ke." Nama, "Awak apa tak letak atas kapal ni kan besar. Dia boleh tanggung beban tu, awak rengeh. Ada saya nak tanggung." Orang kata kepada lelaki ni. Cara orang kata, bodoh awak. Apa tak letaknya? Kapal ni besar. Ada saya nak tanggung sendiri. Begitu juga manusia yang nak tanggung sendiri beban dia. Kita kena serah kepada hak lebih besar, yakni Allah. Maka yang bijaknya tindakan kita, akak beban tu letak kepada Allah. Maka pada masa tu kita akan rasa rengeh. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Tu contoh dia, kita nampak mudah jadi contoh. Jolo juga kalau kita nak tanggung sendiri nampak bodohnya lah kita. Kita dah lah kau tak kuat dah, banyak mikir, banyak benda ke apa dia. Ni kita nak fikir sendiri. Masalah. Kok mana pula ni? Ini soalan baru. Apakah yang menghalang manusia dapat makrifatullah? Halang manusia daripada makrifatullah, manusia yang halang sebenarnya. Manusia malah mari belajar. Tak boleh dapat kenal Allah. Kita nak belajar masuk. Nak pandai jadi tukang masuk. Syekh lah. Ayang syekh kau apa dia. Kabar-kabar orang tanya, awak tak pergi ke kelas masuk? Saya tak segi. Nak jadi tukang masuk macam mana? Puyuk ada beli? Puyuk? Saya tak kenal puyuk. Pas nak jadi tukang masuk mana? Pisah pun tak kenal. Sodek pun tak kenal. Lagai pun tak kenal. Nomboknya pun tak kenal. Korenya pun tak kenal. Selok lagu tu. Nak jadi tukang masuk macam mana nama? Maka usaha kita untuk menuju makrifatullah itu kena ada. Allah Ta'ala akan buka jalan sunnatullah lagu tu. Kita nak jadi orang pandai naik motor, kena belajar naik motor. Jangan tak beli motor kabar-kabar duduk atas beranda. Saya dah pandai naik motor. Pandai macam mana? Itu khayalal lagi panggil. Maka Tuhan tak pernah buat nyanyi kita. Kalau kita nak cari jalan untuk makrifatullah, Tuhan beri. Cuma usaha daripada pihak kita. Hidup orang arif ini sedap ke lagu mana? Kena tanya orang arif lah. Hamba tidak arif. Tetapi tak ada lah manusia kata hidup paling sedap adalah hidup dengan Allah. Kalau hidup dengan diri kita akan ada masalah. Hidup dengan Allah rasa tenang. Kita tengok ujian dia berat. Kita tengok Allah dia miskin sedih. Tapi dia rasa ketenangan yang cukup hebat. Kerana hidup dengan Allah. Tapi kalau kita hidup dengan diri kita. Kita hidup dalam istana ko, kita hidup dengan diri kita. Kita rasa serabut, beban. Rasa hidup ni kosong. Dalam jiwa kita rasa kosong. Tapi hidup dengan Allah. Kita makan nasi kosong pun rasa tenang. Rasa ridha, rasa gapo. Tapi kalau kita hidup dengan diri kita. Air golek dok makan. Rasa tak puas hati. Rasa serabut, rasa tenang. Tidur atas lembek 8,000 dah harga. Tak tidur, tak boleh tidur. Betul-betul. Kawan ni tidur atas tu. Titik air hujan. Tak tidur selok. Tak semaya subuh. Sedap selaju. Nak kata hidup dengan Allah ni lagu tu. Sedap setara mana. Itu kena jadi ahlillah lah. Kena jadi orang arif billah lah. Hak tu pengalaman masing-masing. Seorang itu tak boleh menceritakan kehidupan dia. Seperti Pak Entah tanya lagu mana jadi orang Kelantan contohnya. Hamba nak ajak lagu mana orang Kelantan? Gitu, orang Kelantan makan budu lagu tu. Tak nampak lagi lagu mana sedap dia. Sedap kita royak gini. Allah sedapnya mepeh gini. Lagu mana tu sedap lagu tu. Kodok tak boleh nak royak. Maka orang arif billah ini satu benda. Satu keadaan, satu suasana itu tak boleh nak royak.
Supaya kita lah orang Johor Bahru sendiri nak ayat cerita Johor Bahru lagu mana. Oh, Johor Bahru tu ada pohon bunga tempat saya ada pohon bunga. Gapo dia kita nak ayat Johor Bahru semua tu gapo dia? Arif billah ini satu alam dia. Dia hidup lagu mana tak tahu macam mana cara dia lah. Hukum solat berjemaah Masjidil Haram beriman ke iman yang berfaham Wahabi. Gini. Masalah di Masjidil Haram itu sekalipun kita tengok mazhab dia banyak terkesan dengan faham Wahabi. Selagi mana kita tidak dengar imam yang kita semaya saat ini mengucapkan benda-benda yang menjatuhkan akidah ataupun lari daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, maka sah kita beriman dengan dia. Sah kita beriman dengan dia. Kalau dia mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan kufur, bukan kata Wahabi saja, Ahlussunnah wal Jamaah pun kata-kata yang kufur, maka tidak sah kita beriman dengan dia. Mana-mana kumpulan Syiah, Wahabi, Mu'tazilah, kau apa, selagi mana kata-kata dia tidak kufur, maka sah kita beriman dengan dia. Sekalipun dalam mazhab kita makruh beriman dengan orang macam ni, dia panggil orang fasik lagi mubtadi', maka boleh kita beriman, sah kita beriman. Maka rugi kalau kita tidak beriman di Masjidil Haram. Maka Allah Ta'ala tengok semaya kita, berjemaah kita. Kesilapan orang itu tak sedut kira. Bahkan Nabi pernah nasihat kepada sahabat-sahabat dia, sallu khalfal fajir wa bar. Nabi kata semaya dah di belakang orang yang baik dan orang jahat. Kerana dosa dia tidak pernah terlekat pun atas kepala kamu. Kita semaya. Selagi mana sah kita beriman dengan dia. Itu maksud dia. Jangan buat makan pergi Mekah tak pergi semaya dalam hotel. Jangan buat gitu. Rugi sangat tak semaya di Jumaat. Nama. Masalah dia fahami selagi mana tak tubik dari keluar dari kata-kata dia benda-benda yang menyebabkan syirik. Tidak ada khilaf dah. Kalau khilaf pun boleh semaya lagi. Memang sepakat kata benda ni jadi kufur. Barulah tak boleh beriman dengan dia. Jarang ni. Biasa pok dia tidak mendengar, dia kecik Arab kita tak faham, pakai jolo. Hukum wanita menyertai para akil Mauludur Rasul. Okey. Beragak suka dengan kelahiran Nabi ni bagus, sunat. Dan sahabat-sahabat dulu, sahabiah dulu, sahabat perempuan, apabila Rasulullah sapa ke kota Madinah, keluar semua. Anak dara, mak dara, tok dara, nama. Mari keluar bawa ke kopel. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Keluar sambut Rasulullah. Maka beraruk dipanggil. Beraruk ni tobik ramai-ramai ni boleh ke tak? Okey, waktu zaman Nabi boleh. Nabi pun tidak lari. Jangan keluar. Orang Tina semua masuk dalam rumah. Hanya lelaki saja keluar. Tak Rasulullah. Bahkan Rasulullah pergi tempat jemaah perempuan. Rasulullah kata, adakah kamu sayang kepada aku? Maka sahabat-sahabat perempuan kata, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, oh ni bahagia tu. Bersaksilah aku sayang kepada kamu semua. Allah. Boleh sayang Nabi. Nabi sebut direct kepada tu. Nabi apabila sayang kita sudah tak tinggal dah kita ni. Lalu ni kita duk kata kita duk sayang Nabi sayang kita kau duk tak tahu. Tapi sekarang kita duk belaruk tu masalah. Belaruk takut ada pencampuran. Jadi tidak layak dengan perempuan lah. Afdalnya kita je tengok pun tak apa teh sikit. Jangan ada pergaulan pula. Jadi nampak gitu. Waktu khah untuk majlis pada ketika tu. Tapi lalu ni jadi belaruk jadi takut nampak tak comel pula. Molek orang lelaki, okey belaruk sesuai dengan dia. Orang Tina buat benda hak tertutup sikit. Sesuai dengan keadaan kita sebagai perempuan. Sebab perempuan ni katanya Rasulullah apabila bertanya kepada Sayyidina Fatimah. Kita sebut dah masalah perempuan ni banyak baca buku mengenai Sayyidina Fatimah. Apabila Sayyidina Rasulullah tanya kepada Sayyidina Fatimah, apa dia yang paling disukai oleh perempuan? Katanya Sayyidina Fatimah, seorang perempuan tidak suka dilihat oleh lelaki dan dia tidak suka melihat lelaki. Hak tu. Dia tak suka, hak tu yang disuka. Dia tak suka lihat lelaki lain dan lelaki tak suka lelaki lain tengok kepada dia. Jadi ke mana kalau duk berlaruk? Dah lah bedok ke main bedok lah. Semua jenama hok duk ngeping lo dibeli belaka. Hok betah terah hok ni betah belai habis muka tak tahu kat mana. Ni nak suruh orang tengok. Orang tengok pun takut dah. Tapi dah ingat orang takjub dengan dia. Jadi lagu tu tak sesuai lah lagu tu. Lagi mana jaga batas apa semua, tak ada masalah. Kita buat program kita khah untuk perempuan contohnya ni. Buat program maulid kita bangun. Untuk program kita tak ada masalah. Elok ke daripada tu. Takut ada fitnah pula ni. Dah sambil-sambil duk belaruk tu kawan tu. Dah lah duk pergi dera. Kawan apa nak jalan sore. Dia duk ikut kawan tu. Nampak? Jemaah perempuan lalu. Berok ikut. Dia tak khabar dah. Jemaah dia berok pergi dera pas tu. Jadi fitnah lah lagu tu nya pula. Itulah. Ada soalan lagi ke? Habis dah macam ni dulu.
Jadi sambil-sambil jawab soalan ni kita ada nak beri maklumat sikit. Jadi saya lah daripada pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa selaku pemegang amanah sanalah. Bukan madrasah hamba, madrasah persatuan. Jadi kita diberi amanah untuk mengendalikan madrasah ni. Jadi kita ada bawa surat SI ni, borek SI ni kan. Potongnya gaji. Bukan suruh potong semua isi habislah borek gaji hamba. Bukan masuk borek potongnya gaji ni maknanya kita isi borek ni kita buat macam sumbangan tetap untuk bulan ni. Jadi automatiklah bulan-bulan ni dipotong daripada gaji. Tak syarat banyak sebagai tanda sokongnya sahaja. Itu terpulang. Kalau kita rasa nak beri banyak, alhamdulillah kita terima belaka. Kau banyak kau tak apa. Nama. Jadi itu surat potongan gaji kita ada bawa mudah. Jadi kalau kita main tiap-tiap kali mari bawa tabung, takut jadi nampak pelik pula. Jadi mudah kita bawa tabung juga tapi tabung cara lain. Nama tiap-tiap bulan dia mau potong dah supaya tabung dah juga nama. Jadi waktu lebih mudah pekerjaan kita. Nama dan kita boleh istiqamah dalam menginfakkan. Katanya Imam As-Suyuti di dalam kitab Khumasi dia kata ni bukan kata nak ngepin Mana-mana madrasah pok entung ustaz-ustazah tolong belaka semua dapat pahala yang sama. Bukan kata madrasah saya saja. Cuma katanya Imam Suyuti di dalam kitab Khumasi dia kata ada pahala dalam bab infak ini, bab nafkah ini ada 5 martabat. Pertama, RM1 yang kita bayar, Allah Ta'ala bayar RM10 kepada kita. RM1, 10 nak bayar. RM10. Iaitu kita sedekah kepada orang sihat. Kita tengok saing kita saja kita belanja makan kali di kantin. Okey, satu RM1 kita beri 10 dia. Kedua, RM1 tu bayar RM90 kita. RM1 RM90 tu kita bayar kita. Itu kita sedekah kepada orang sakit. Saya sakit, saya nyakit kanser, anak saya, mak saya sakit ke apa. Okey, kita beri RM90 kita bayar, tu bayar. Kedua, ketiganya RM1 tu bayar RM900. RM1 tu bayar RM900 kepada kita. Iaitu sedekah kepada kaum kerabat kita. Kita sedekah kepada adik kita, sedekah kepada kakak kita. Tengok keluarga dia miskin, kita beli beras, kita apa. Kita habis RM10, Tuhan bayar RM9,000 kita, RM900 Tuhan bayar. Keempatnya, RM1 Tuhan bayar RM100,000. RM100,000, bukan RM100. RM1 Tuhan bayar RM100, itu sedekah kepada ibu bapa kita. Kita tengok ayah kita tak ada baju, kita beli baju hari-raya. Dia tak ada mutu. Ayah kita nak pergi berderak ke, merewang ke apa dia, beli mutu. Bukan nak pergi masjid, pergi merewang ke. Ikutlah, beli mutu. RM1 Tuhan bayar RM100,000. Paling tinggi sekali, RM1 tu bayar RM900,000, itu sedekah kepada orang alim dan belajar ilmu agama. Yang mana seorang itu jadi alim, orang itu pandai agama, madrasah-madrasah ribat-ribat ditubuhkan untuk melahirkan generasi ulama. Yang mana kita tengok generasi ulama, orang yang kenal Allah Ta'ala, orang yang pandai dalam ilmu agama ni berkurangnya. Sekalipun dia kata mencukupi apa? Kita tanya dia apa pada air dia tak kenal lagi. Jadi mencukupi apa? Benda tak cukup. Maka orang untuk bercakap mengenai ilmu agama itu perlu disiapkan satu generasi. Maka orang ni jadi alim, boleh belajar Fatihah, mengajar isteri dia, mengajar anak dia, ada tu buku pondok pula. Maka setiap detik dia mengajar, dia buat apa semua akan dapat sahih kepada kita. Hak ni panggil sedekah jariah yang berlangsung sampai kita mati pun dia akan sampai kepada kita. Tak adalah benda hak paling kalau kita beri makan kepada orang itu kenyang habis. Ni kita jadi alim, jadi pandai kerana dia boleh ilmu, dia mengajar berterusnya. Dia pandai baca Fatihah sekali, dia baca isteri dia semaya dengan Fatihah, kita belajar itu. Nescaya kita akan dapat sumbangan dan benda itu. Nabi pun sebut sedekah itu, sedekah tersir, sedekah yang tersembunyi. Salah satunya sedekah yang sir kita nampak lah ni adalah potongan gaji. Memang sir sungguh. Namun kadang-kadang kita tak khabar, gaji hamba kau kurang, apa kena potong dah. Maka sedekah tu sedekah tersir dipanggil. Katanya Nabi sedekah yang sir, yang sembunyi itu pertama menghalai daripada panas di kubur. Kita duduk dalam kubur ni rasa panas jadi sejuk. Kedua, halai daripada mati mufajaah. Mati mufajaah ni mati tiba-tiba. Tengok buat betul, buat rebah. Maka kalau kita sedekah sir, insya-Allah mati standard panggil. Mati standard KL. Maknanya sakit dulu baru mati. Jadi orang dah kabar lah kita nak mati tu. Dan ketiganya terlepas daripada penyakit-penyakit berat. Itu tradisi orang-orang kita dulu pun kalau dia ada penyakit berat dia akan menazar nak sedekah, nak sembelih kambing, nak berapa. Biasanya mujarrab. Okey, ada orang tanya masalah daging akikah, daging korban boleh beri kepada orang kafir, tak boleh beri kepada orang kafir kerana dia daging ibadat. Ingat, daging ibadat, upacara ibadat yang kita buat tak boleh kongsi dengan orang kafir. Ia khas untuk orang Islam sahaja.
Daging kalau kita sembelih, kita beli buat jual di kedai kopi, kau jual RM15 sekilo, RM28, tu boleh beri kepada orang kafir kerana dia bukan ibadat. Dia hanya sembelih untuk makan. Maka ada benda upacara sembelih ini ibadat, maka daging dia ibadat. Maka mesti diberi kepada orang Islam sahaja. Tak boleh beri kepada orang kafir. Haram kerana dia merupakan hak orang Islam. Berarti kalau kita beri kafir, berarti kita ambil hak dia. Kerana upacara daging ini jaring ibadat. Sebab tu daging ibadat perlu kepada daging yang tak boleh cacat, lembu tak boleh cacat. Kerana apa? Nak persembahkan kepada Allah. Tapi kalau kita nak sembelih biasa, kita sembelih daging lembu tak ada kaki, boleh sembelih, tak ada masalah. Sebab apa? Kita nak buat makan. Makan tu sah. Tetapi untuk buat ibadat tidak sah. Itu beza dia. Isteri sentuh perempuan. Lelaki sentuh perempuan batal wuduknya. Betul lah. Apa ni soalan ni? Jika dah nikah batal tak suami sentuh isteri kerana okey, masalah lelaki sentuh perempuan ni batal semaya. Dia kata apabila nikah ke menghalalkan hubungan. Pas lagu mana pula batal pula ismaya? Kalau halal hubungan tak payah batal ismaya lah. Okey. Halal hubungan ketika bernikah. Pas kalau dia cerai? Nama. Jadi mazhab kita kata batal ismaya kerana Nabi apabila sentuh isteri dia pun dia ambil air sembahyang. Halal hubungan ini maknanya ada benda yang halal apabila kita nikah. Tidur dengan dia halal, bergaul dengan dia halal. Tetap batal ismaya itu batal ismaya. Tidak menghalal perhubungan. Batal ismaya kau batal memang jangan nak jaga ismaya dah. No, kau tidur pakai kain selimut, pakai tutup apa semua kahwin tu pakai nikah apa semua takut sentuh. Dah. Bebas tidur tak ada masalah. Cuma hanya tersentuh batal ismaya saja. Tidak kata apa maksud kata tidak menghalalkan. Itu halal dah hubungan tu. Cuma batal ba'is maya itu ba'is maya kerana Nabi pun apabila sentuh isteri batal sembahyang. Isteri itu batal ismaya. Halal hubungan dalam bab lain. Tidak menghalal pun bab kata menghalal hubungan tetap jadi halal hubungan. Boleh bergaul, boleh gaul. Ada soalan lagi ke? Soalan lagi kau ikutlah. Alih-alih mari hari ni jauh kata ada sejai ada mari nah. Ingat kita mari penat kita Allah Taala bayar. Saya sendiri tak boleh nak bayar. Nama ke kata tak ada kau piti-piti kau. Ada tak ada piti kata. Nama Allah Taala bayar. Kita penat dengan cara kita Allah Taala bayar. Kita susah. Nama tak sama orang hadir dan tidak hadir lain beza. Insya-Allah Allah Taala bayar penuh apa yang kita mari pada hari ni sejai kau sejai setengah Allah Taala bayar penuh. Takdir adalah Allah sudah menetapkan. Jikalau ditakdir akan jadikan orang malas untuk buat baik, pasal tidak tahu dapat syurga tu. Gapo dia ni baca. Maka akan menjadikan orang itu malas untuk buat baik. Takdir adalah Allah Taala sudah menetapkan. Ni orang nak kecek masalah takdir ni. Belakang ni kita akan ngaji masalah iradat dan kudrat Allah. Keinginan Allah Ta'ala dan kuasa Allah. Ingat, kita jangan sangka jahat dengan Allah. Tu dalam bab takdir, benda yang pertama kita jangan buruk sangka dengan Allah. Tuhan belum takdir lagi kita kata esok kali Tuhan buat saya malas. Awak tahu ke tak? Awak tahu Tuhan takdir buat saya malas ini? Awak buat rajin ke? Kalau betul Tuhan takdir malas dia akan jadi sendiri. Sebenarnya awak malas kadang-kadang kita royak kata Tuhan takdir kita malas. Kadang-kadang kita duduk dalam keadaan molek, kita duduk fikir. Kita kata berkali saya baik-baik ni ke Tuhan takdir saya mati dalam kufur. Benda tak berlaku lagi. Husnuzan dengan Allah. Itu masalah kita dengan takdir. Ada orang menyengkau benda-benda yang buruk dengan Allah. Kata Tuhan takdir saya malas. Apa awak takdir lagu tu? Kata Tuhan saya rajin. Apa kita takdir lagu tu? Berarti kita ada husnuzan dengan Allah. Maka katanya Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangka hamba-Ku denganku. Kamu sangka aku malah ke kamu, jadi malah. Kalau kamu sangka ke, tetapi kita ni biasa sangka menurut hawa nafsu kita.
Seperti kita nak menjadi Tuhan dan mentakdirkan hari itu untuk kita. Tuhan takdir hamba malas tu, hamba malas semaya, kita tidur. Apa buat macam tu? Usaha bangun Tuhan ada, usaha dan ikhtiar. Kenapa dalam bab ibadat, dalam bab benda ini kita kata takdir? Tapi kalau nak makan, apa kita takdir? Dah senyap aja. Tuhan nak takdir makan, dia akan makan. Berarti pilihan kita yang menetapkan takdir kita. Kita yang memandai-mandai mengatakan kita yang menguasai takdir. Sedangkan kita kata takdir di Allah. Apabila kita rasa takdir di Allah, kita kena ada cita-cita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri saya rezeki pada hari ini. Allah Ta'ala beri saya kesungguhan pada hari ini. Allah Ta'ala beri saya ikhlas, beri ilmu kepada saya hari ini. Apa tak takdir macam tu? Apa kita takdir semua negatif belaka? Maka Nabi Allah Ta'ala sendiri, kalau mu nak jadi negatif, jadi negatif. Sebab itulah kita disengkau kita. Kita berusaha dah. Contohnya kita berusaha dah. Akhir sekali belajar dah tak faham. Itu tak apa. Tidak berdosa pun kita. Tuhan takdir lagu tu tak ada masalah apa. Ni awal-awal pagi dah. Tuhan takdir saya tidur sampai asar. Teruk tidur sampai asar. Apa kita tak takdir sungguh? Berarti kita sekarang nak menguasai takdir kita. Lepas tu kita sengkau yang tidak molek kepada Allah. Sengkau yang nak molek-molek. Tapi kalau bak makan, cari pula. Bak isteri, cari pula. Ita-ita bakat isteri saya, cari pula. Kenapa dalam bak hidayah, bak kesungguhan, bak taat kita tak si cari? Berarti kita tidak adil untuk diri kita. Kalau bak hak kita suka, kita takdir mungkin Tuhan takdir awak lah pilihan saya. Pula cari pandai pula kalau bak takdir. Tapi apa boleh majlis ilmu tempat kita belajar, tempat kita berusaha, apa kita tak takdir lagu tu? Berarti siapa dia yang masalah sini? Bukan ditakdir Allah, kita sekarang. Sebab tu kita ditanya mengenai urusan kita. Kalau semua ini diurus tanpa pilihan kita, Allah Ta'ala tidak akan tanya pun sebagai pilihan kita. Sebab semua ini pilihan kita. Kita ada usaha dan ikhtiar. Dalam bab usaha ikhtiar, dalam pengajian ilmu tauhid, kita ada usaha. Sekarang kita duduk lagu ni, siapa dia buat? Memang Tuhan buat, tapi kita ikhtiar. Berarti kalau kita pilih duduk lagu ni, duduk dalam keadaan baik, maka kita diberi pahala kerana kita yang memilih. Ikhtiar kita bang. Dan kita berusaha. Kalau kita buat benda jahat, kita yang dikena dosa kerana kita yang berusaha dan kita berikhtiar. Yang mencipta benda itu adalah Allah. Tuhan buat kita gerak. Orang mencuri, Tuhan buat belakang, gerak dia tangan dia, ambil bagian. Tuhan belakang buat, tapi dia yang berusaha dan dia yang memilih benda itu. Maka dia dikenakan dosa kerana pilihan itu. Maka orang sembahyang diberi pahala kerana dia yang memilih untuk sembahyang. Dia yang berusaha untuk sembahyang, maka dikenakan pahala bagi dia. Jangan kita kata Allah Ta'ala belakang. Itu kita panggil Jabriyah. Jabriyah ini, kita buat dosa, kita kata Allah. Kita duduk berzina, kita kata Allah buat. Saya, alak saja. Jangan kata lagu tu. Kita berzina, kita tak mengaku pula. Nampak, kita ambil kayu, katak atas belakang dia. Apa awak marah pada saya? Tak, Tuhan, saya katak. Saya tak gerak pun, Tuhan, saya katak. Nampak, kita lalu. Menjadi punah hukum hakim habis punah. Maka tidak ada faedah datang Nabi Muhammad kalau takdir itu semua Tuhan. Kita tidak ada pilihan langsung. Maka takdir ini mesti sengkau baik dengan Allah. Jangan sengkau yang buruk, kata Tuhan takdir dia kafir, kita nak kata kuat. Jangan. Kemungkinan dia Tuhan takdir dia baik, apa kita sekolah kata? Maka berusahalah untuk kebaikan. Tinggallah segala kejahatan. Satu kali Sayyidina Umar, kita nak tutup ni. Agak gini dengan cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat masuk satu tempat. Naik kuda ramai-ramai masuk satu tempat. Apabila nak masuk pada satu perkampungan itu, mari wakil daripada perkampungan itu, mari berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar, ya Khalifatul, ya Amirul Mukminin, jangan masuk kapun ni. Sebab apa? Sebab kapun ni sekarang ada penyakit taun. Jangan masuk, dia kata. Kalau masuk akan kena penyakit taun lah, penyakit berjangkit. Maka Sayyidina Umar pun nak palinglah kuda dia, nak lari lah. Maka seorang sahabat berkata, ya Umar, lari apanya? Kalau kita masuk, kalau Tuhan takdir kena sakit-sakit lah. Kalau Tuhan takdir tak sakit, kita boleh masuk. Tak bimbing apa. Apa kita lari daripada takdir Allah? Dia kata. Seorang sahabat ni berkata kepada Sayyidina Umar, jangan kita lari daripada takdir Allah. Kalau kita masuk, kalau kena taung-taung lah. Apa kita larinya daripada takdir Allah? Katanya Sayyidina Umar, aku lari ni pun takdir Allah. Betul? Aku lari ni pun takdir Allah. Kalau aku keluar daripada takdir Allah, mana ada perbuatan manusia lari daripada, keluar daripada takdir Allah. Cuma kita bebas di dalam takdir. Jangan kita faham takdir ni satu benda lorong sempit yang kita kena ikut semacam. Tak. Kita bebas di dalam takdir. Tak akan keluar daripada takdir. Buatlah apa saja pun. Mustahil sama sekali kita keluar daripada takdir kuasa Allah. Tak boleh keluar. Tapi kita pilih lah. Molek. Satu berjamu yang makan. Ni air, ikan, udang, ketel, sutung, budu. Kita pergi pilih air. Apa pilih air? Kita bebas dalam pilihan itu. Tapi dalam pilihan itulah. Bebas dalam pilihan itu.
Kita bebas di dalam takdir. Tapi tak boleh keluar daripada takdir. Tapi kita bebas. Cuba tengok kita sekarang duduk dalam majlis ni. Tengok. Duduk gini sore. Duduk gini. Kalau kita rasa ada orang paksa. Ada orang tolak. Apa tu pun saya kita bertolak jadi duduk gini. Bebas tidak Maka kebebasan yang kita ada, kita jangan nafikan. Saya seperti didesuk orang saya kena. Jangan hidup menipu ke. Jawab diri sendiri. Itu dah lebat takdir. Jadi mudah-mudahan kuliah pada pagi ni sejauh lebih ini dapat manfaat. Dan menambahkan kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat hidup kita. Mudah-mudahan sejak majlis-majlis yang kita anjur ini dibalas oleh Allah Taala dengan balasan syurga setinggi-tingginya. Mudah Allah Taala himpunkan kita di tempat yang baik. Allah Taala himpun pula kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan kita duduk dengan Rasulullah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, boleh melihat dia. Maka itulah kesudahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtir lana